Okay, Assalamualaikum semua. Kita start chapter 3. So chapter 3 is about the electronic structure of atom and also periodic table. So kalau dulu chapter ni sebenarnya diasingkan antara structure of atom dan periodic table. Tapi sebab periodic table tu simple sangat, so digabungkan lah sekali. Okay, so this is the objective of the chapter. The first one is on calculation. So students are able to perform quantitative calculation based on the relation between wavelength, energy and speed of light. Okay, dalam point yang pertama ataupun macam kita, kalau saya buat video saya cakap 3.1, kita akan bercakap pasal speed of light, wavelength and energy dan juga Bohr theory. Okay, this is something new lah. Maybe ada belajar juga kat physics. Tapi tak sure dah masuk ke belum chapter ni. Okay, and then apply Rydberg formula. This is also new. Saya tak ingat lah waktu SPM masa tak pernah belajar lagi Rydberg ni. So this Rydberg formula we use to predict the energy transition between two level of hydrogen atom. Okay. And then the third objective is to state the name of beetle based on quantum numbers. Okay, quantum numbers, this is something new lah. Dia ada 4 quantum numbers. This quantum numbers is like identity for specific atom. Nanti you akan belajar ada 4 quantum numbers which is kalau kita kata nombor IC kita lah. Setiap orang tu memang beza, sama juga dengan atom. Bukan atom, elektron lagi. Memang towards the electron, each electron are not the same daripada quantum number tu. And then apply the Ahbau principle. Again, Ahbau also new name for you. So Ahbau ni, principle ni cara kita menyusun configuration, cara menyusun tu configuration lah susunan elektron dalam atom. And the last one is to relate the electronic configuration. Electronic configuration ni maksud susunan elektron tadi to the atom of the element to its position in periodic table. So kita kaitkan apa yang kita belajar dengan Ahbau semua and so on tu, and then kita boleh predict dia dalam periodic table tu macam mana. Okay. Banyaknya lagi, ada lagi objektif. Okay, recognize the exception to the Ahbau principle and where they're likely to occur on the periodic table and why. Okay. Tak apalah, Ahbau principle lagi. And then, selain daripada Ahbau, ada seorang lagi yang rules yang you akan belajar which is Hans rule. Hans rule ni pun nama orang juga. So Hans rule ni dia akan ajar how to determine the electron configuration using orbital diagram. Okay, kita akan belajar cara melukis elektron. Okay. Kalau kita bayangkan elektron, mesti kita bayang something yang ada macam orbital kan. Lepas tu duduk bulat-bulat macam kalau kartun tu Jimmy Neutron tu ke, siapa tengok lah. Tapi in this case, you belajar elektron sebenarnya bukan yang bulat-bulat tu. Kita akan gunakan simbolkan elektron ni dalam bentuk arrow saja, anak panah saja. So kita akan identify dekat mana dia duduk, dekat bilik yang mana dan dia berpusing macam mana. Itu detail macam tu lah maksud dia untuk Hund rule ni. Okay, and then the next objective is apply the concept of attraction between nucleus and electron to predict the pattern. Okay, in periodic table dia ada pattern dia, sama ada ke kanan apa jadi pada atomic size, ke kiri apa jadi pada ionic size. And then selain daripada atomic and ionic, for the last objective kita akan tengok juga pattern ionization energy and electron affinity and electronegativity in periodic table. So periodic table tu kan dia ada ke arah kanan dan ke arah kiri kan. Maksudnya ada kotak-kotak tu. So semakin ke kanan
apa jadi pada ionization energy. Semakin ke bawah periodic table, sebab kita susun elemen tu dalam kotak-kotak tu kan. So semakin turun ke bawah, what happen to the ionization energy. So itu pattern yang kita akan tengok dalam periodic table nanti. Okay. So the first one kita akan belajar, which is 3.1 lah kalau saya buat video, hydrogen atom spectrum. So in hydrogen atom spectrum, we are looking at the wavelength and the frequency. Kenapa? Sebab bila you belajar, bila you belajar hydrogen atomic spectrum, kita akan tengok spektrum electromagnetic sebenarnya. Yeah? So electromagnetic spectrum is the arrangement of different types of electromagnetic radiation in increasing wavelength. Sekejap ya. Okay, dapat mesej daripada kawan-kawan. So bila kita ada electromagnetic spectrum ni, so kita akan tengok sebenarnya apa? Sebenarnya kita akan tengok radiation, ya. Radiation. So you pernah dengar radio frequency. Kita pernah dengar infrared spectrum. Apa lagi ya? Ultraviolet. All those kita kata electromagnetic radiation, dia ada range of wavelength dia sendiri. Dia ada nilai-nilai, kita kata nilai lambda dia sendiri, panjang dia. Even each color pun ada different value of wavelength. Macam yang kita nampak dengan mata kita sekarang ni, this is due to, kalau tak salah saya lah, UV lah yang kita boleh nampak range visible light. UV tu ultra visible spectrum. So visible kita boleh nampak. That's why we can see a different color broad light lah. Apa yang mengapit ni? Lepas tu kalau you ada macam infrared. Okay, infrared is something yang you tak boleh nampak dengan mata sebab dia punya wavelength dia, kita punya apa, kalau you belajar biologi ni, wavelength tu tak fizik kot, tak boleh nampak lah dengan mata. Tapi dia ada, cuma kita tak boleh nampak. Itu electromagnetic radiation. Okay, so this electromagnetic radiation, dia disebarkan dalam bentuk wave kan. Saya tak pandai sangat lah. Macam ni. Satu ni kita panggil satu cycle lah kalau dalam physics. Satu cycle of wave. Okay, so this electromagnetic wave, they have the same speed. Okay, and each type of radiation differ from each other in wavelength and frequency. Tadi dah cakap dah pasal dia berbeza. Alright, okay. Ini yang saya cakap tadi. Ada wavelength yang kita boleh nampak, which is this one, visible light. And ada juga yang kita tak boleh nampak, macam microwave punya wavelength, radio punya wavelength, even kita punya phone lah yang paling canggih sekarang ni pun kita tak nampak tapi sebenarnya ada. So as the wavelength is increasing, dia berkadar songsang dengan frekuensi. Okay. Ni ada banyak lagi magnetic wave yang kita boleh tahulah, macam ni X-ray, gamma ray, and the highest energy this one atomic nuclear energy. Alright, so ini kita tak nak tengok sangat. So this wave, saya tadi dah ada lukis dah. So satu wavelength is a distance from one peak point ni to another peak point. Okay, the distance from one point
on a wave to corresponding point on the next wave. Okay, kita tak cakap satu ni adalah satu wave. No, wave start daripada puncak atas ni sehingga puncak sini. So ini kita kira satu wavelength. So the unit wavelength is usually we use nanometer. Nano, ingat nano ni apa? Darab 10 kuasa 9 meter. Betul tak? -9. Alright, good. Itu 9. Okay. So it is a very small distance. Sebab tu banyaknya kita tak boleh nampak pun lah. Satu wavelength tu ya. Okay. Next is frequency. So frequency ni apa? Dari segi definition, frequency is the number of wave created per second. So in 1 second, how many wave? Kalau you ada long wave, so in 1 second, sikit lah number of wave can be created. So the frequency will be lower. But if you have a higher frequency, it means the number of wave created per second is high lah, banyak lah number tu. Okay. So as the wave, tak apalah ni awak baca lah. Okay. Unit for frequency is divide per second. Sebab kita cakap pasal wave per second. So you simbol V, simbol frekuensi dia macam tu. V ada sengit sikit tu. So unit dia adalah dia 1/T lah, second. T dalam bentuk second. Atau hertz. So hertz ni apa? Per second. Okay. Next is speed. Okay. Tadi kita dah belajar wavelength. Lepas tu frequency. The next one is speed. Speed here we are referring bila electromagnetic, kita kata dia punya speed dia sama. So speed ni referring to speed of light. So nilai dia adalah 3 times 10 power of 8 meter per second. Sebab dia speed kan. So meter per second lah unit dia. So ini gambar apa ni? Contoh-contoh lah kan. Earth to moon, jarak dia adalah 1/3 light second. So kalau kita nak kira dia punya kilometer dia, so awak nak kira jarak sini ke sini, so 1/3 awak darab ni second kan. Darablah dengan 3 darab 10 kuasa 8 meter per second. So ni boleh cancel. So dapat jawapan dalam meter. Ini speed of light. Speed of light ni kita boleh anggarkan lah jarak benda-benda yang paling jauh dalam dunia ni menggunakan speed of light dengan dia punya light time lah, berapa jarak dia. Okay. So the mathematical relation between apa yang kita dah belajar tadi, wavelength, frequency, and the velocity ataupun speed tadi. So speed sama dengan F darab lambda atau lambda sama dengan V per F. Awak boleh pakai this pyramid ni untuk tahu relation between lambda. This is a wavelength. Saya sebut lambda sebab simbol dia dalam bentuk lambda. So wavelength equal to speed ke velocity per frequency. Saya confused pula. Sekejap. Betul tu. So kita try tengok exercise. Just menggunakan this mathematical relation. So inilah awak ambil satu. Okay, you see in the background, warm summer evening, watch the red sky. Okay, kenapa you nampak sky tu berwarna merah? This is because wavelength warna merah tu dia inilah banyak prominent kat situ. Okay, cahaya lain tu tak ingatlah saya sebenarnya benda-benda bio ni. Minta maaf dia ada kaitan kan dengan fizik. Saya dah tak ingat dah benda apa. Tapi yang pentingnya wavelength tu itu yang awak nampak dekat mata kan.
So that's why you can see red colour. Colour lain tu tak ingatlah kena cancel dengan putih ke apa ke. Saya tak ingat lah basic dia tu. Okay, tak apalah. Okay, so ni you ada this value wavelength for the red color, red sky tadi at sunset, and listening to music from your CD player. Okay, sekarang letak CD player. Okay, the laser in the letter has the frequency. Okay, and then dia ada perkataan laser in the letter ada frequency pula. Okay. So what is the frequency of radiation? Radiation from the red sky. Okay. So sekarang ni you ada dua information. Satu berkenaan wavelength red sky. Satu lagi laser punya frekuensi. Okay. I'm not sure lah kenapa dia nak bagi dua ni. Maybe sebab dia nak buat dua soalan kot A dan B. Sebab dia tak ada kaitan pun. Right, so what is the frequency of duration of red sky? So frequency, ikut formula matematik tadi, sama dengan speed of light per dengan lambda. Okay, so daripada sini, masukkan speed of light 3 darab 10 kuasa 8 per dengan lambda. Lambda ni dibagi dalam nanometer. So you boleh buat macam ni. 625 darab 10 kuasa negatif 9 meter. Atau you convert dalam a correct scientific notation. Macam ni. Sama je. Tekan calculator. You akan dapat dalam bentuk per second lah unit dia. Sebab meter, potongan meter kat sini. So you get per second which is equal to hertz lah. So, dekat sini, dia lebih kepada cara penggunaan kalkulator saja. Okay, biasanya student akan salah bila salah tekan calculator. So, I would like for you to take your calculator now and try buat soalan ni sebab tengok dapat tak jawapan sama. Kebanyakan kalau you tak buat kurungan, bila tekan calculator tu, make sure kalau ada melibatkan ni power 10 ni atau eksponen ni, gunakan kurungan untuk calculator saintifik. Kalau you pakai kurungan, insyaAllah kebanyakan calculation takkan salah lah. Alright. So the next one is the wavelength of the laser pula. Okay. So pakai formula yang sama, cuma you adjust lah. Ini dia nak wavelength. So lambda ni naik kat sini. So lambda sama dengan FB lah. Okay. Salah. Lambda sama dengan V per F. Gitu. Okay. So speed of light bahagi dengan frekuensi yang dia bagi ni. Okay. Dah dapat ni. Speed of light ni, you akan dapat jawapan dalam meter. Sebelum tekan calculator, tengok dulu jawapan apa. Awak kira lah 3, 10 kuasa 8 bahagi 3.84 10 kuasa 14. Okay, you akan dapat 7.8 1 25. Sekejap ya, ada yang ni ke? Madam nak tanya. Yang velocity yang 3.00 darab 10 kuasa 8 tu speed of light Betul, speed of light. Thank you, madam. Okay. Dapat. Okay. Okay, bila saya buka PDF, biasanya saya tak dapat nak tengok mesej ya. So, you boleh terus macam tadi kawan terus cakap je apa. Okay, kalau dapat, cakap dapat. Okay. So, you tengok calculator you dapat 7.81 darab 10 kuasa negatif 7 meter. Okay. So, this answer is not in nanometer. Sebab bila kita cakap wavelength,
kita tak jarang kita express dalam bentuk macam ni. Kita pakai express dalam nanometer lah. So kita gunakan kita punya kuasa yang belajar masa chapter 1 tu, kan. Kita dah belajar. Ini meter. So our desire is nanometer. Okay, nano means 10 kuasa negatif 9, right? So 1. So daripada sini dapatlah jawapan 781. Okay. Ini kan negatif 7 tolak-tolak 9 jadi tambah 9 jadi kuasa 2. So gerak kan 2, so 781. Itu cara laju. Okay, kalau nampak kat sini dia buat 10 kuasa 9 nanometer kan. Sebenarnya sama saja. Sebab kalau awak letak 10 kuasa 9 darab dengan nano, nano maksud dia 10 kuasa negatif 9. Ni saya takut ada yang confuse Kenapa dah nota tu ni? So bila 10 kuasa 9 darab 10 kuasa negatif 9, which is this nano, satulah kan? Sebab dia akan jadi 10 kuasa kosong. So 1. So atas dengan bawah tu sama faktor. 1, 1. Tapi kalau kita buat macam ni, yang kita belajar masa chapter 1, pun betul. Sebab you just replace the value of nano. So kalau siapa yang dah hafal value nano tu, mudahlah. Tak ada masalah. Okay. Kena hafal prefix tu. Tak ada cara dah nak buat macam mana. Okay, so ini semua dah dapat. So okay. So itu saja untuk bahagian calculation, wavelength, frequency dan juga speed of light tu dah apa orang kata? Dah fix kan? Memang 3 ni darab 10 kuasa 8 ni tak akan berubah. Ini dah saintis lama-lama pun dah memang dah kira dah. Itulah speed of light, which is the velocity we use in this calculation. Dan saya sebenarnya, maaflah saya rambling sikit. Saya kalau speed of light, biasa saya pakai simbol C kecil. Saya macam, teragak-agak jugalah. Tapi tak apalah, dia pakai itu, betul lah tu. Dia pakai velocity V tu Okay. Oh, patutlah macam pelik. Minta maaf. Tak, saya rasa something wrong je. Ini kan F ni kan, frekuensi. Saya biasa F macam ni. Saya pakai simbol V yang mana ni? Okay, patutlah rasa something lain je. Okay. Okay, so simbol dia macam ni. Dalam nota pakai F. Pakailah F ya. Alright. So, Bohr theory pula. Sorry saya blur sikit pagi ni. Bohr theory of hydrogen. Okay, awak pun mesti ni kan. Okay, so sekarang ni kita belajar yang lebih detail sikit mengenai Bohr theory. So, Bohr ni adalah nama orang. Di saintis. Dia ni mengkaji atom hydrogen. What happened in this hydrogen atom, especially bila pasal proton photon. Sebab hydrogen ni bila dia lost elektron dia jadi photon. H1 kan? H plus. Proton. Okay. So and then dia banyak menyumbang lah Bohr ni. Dia banyak menyumbang especially dalam bidang yang ke arah kimia fizik ni. Macam mana tenaga daripada elektron tu turun kemudian menghasilkan cahaya ataupun menghasilkan another radiation which is dalam bentuk cahaya lah. Tak apa, itu secara general je saya nak sembang pasal Bohr. Okay. So ini dispersion of light. Ini kan kita tahu sunlight sebenarnya is a white ni daripada spektrum putih, warna putih ni. And then bila you lalu dekat prism, dia akan menghasilkan 7 warna pelangi yang kita belajar tu lah. And this broad, kita kata broad spectrum is actually contain of different wavelength of radiation. Okay. Saya tak ingat siapa yang shortest, siapa yang longest. Itu saya punya trivia pun memang fail juga. Maybe red is the longest ke, the shortest ke. That's why you can, dia duduk di atas. Tak ingat lah. Okay.
So basically, this is the dispersion of white light. Okay, ini nak menunjukkan kewujudan wavelength tadi. Different radiation, different wavelength, different result. Okay, and then selain daripada Bohr, ada seorang lagi nama dia Max Planck. This is a scientist. Dia buat research on energy from the electromagnetic radiation tadi. Okay, it state that energy in the form of electromagnetic radiation can be emitted, maksud dia boleh dipancarkan or absorb atau diserap in discrete amount. We call it as a quantum. Okay, so bila cakap pasal quantum, of course bunyi dia macam physics gitu kan. Quantum theory and so on. Okay, memang pun yang awal ni dia macam fizik sikit. And then so this magnitude of quantum, the energy tadi, is actually depend on the frequency. Okay, earlier kita dah belajar pasal frequency. So frequency boleh because of this frequency kita boleh calculate energy daripada radiation tadi. Okay, so ini adalah dia punya basic equation daripada research Max Planck ni. Dia kata tenaga, which is E, energy, unit dia adalah joule. Ini unit tenaga. Tenaga ada banyak unit. Joule ada, calorie ada, kilopascal, pascal per meter ke, newton per meter square ke, ada banyak unit. Tapi kita just stick untuk Planck ni, joule lah yang paling mudah. Joule associate with quantum energy given by Planck equation. Nama equation ni adalah Planck equation. Of course, bila dia buat research, dia come out dengan dia punya constant dia. Okay, this is what we call it as a Planck constant. H, value dia. So H ni, Planck constant, value dia fix. Awak tak perlu hafal ni, value ni dia akan bagilah untuk calculation. So 6.63 times 10 power of negative 3 joule second. Joule second is the unit, maksud dia berapa joule darab dengan second lah nak masa. Okay. This value is fixed. Macam mana dia buat research tu, itu dia punya ni lah. Yang penting dia dah keluarkan dia punya constant sendiri, value dia sendiri, which is this value. Bila kita darab dia punya constant, Planck constant, darab dengan frekuensi, so kita akan dapat nilai energy. Okay. Okay, itu basic. So bila frekuensi ni, ni lah, patutlah saya rasa ni, E sama dengan, biasa saya buat macam ni, HV. Okay, so frekuensi ni, dia kan kita tadi dah belajar frekuensi sama dengan V per lambda. Tak suka betul. V per lambda. So, bukan V tu V ni. So, H V per lambda. Ataupun, I think we better stick to the yang sebenar lah. Saya tak sukalah huruf ni. I just use HC per lambda. Sebab apa? Kita tahu Einstein kan, MC square ni. E sama dengan MC square. C ni adalah speed of light. So kita pakai ni. H, which is the Planck constant, darab dengan speed of light, bahagi dengan lambda wavelength. Wavelength jarak lah. Jarak antara dua point tadi. Okay, so daripada sini you boleh dapat energy. Ni saya punya. Okay. This is why sometimes nota-nota ni, kata orang ni kita boleh adjust lagi. Okay. So exercise. Sodium wiper lamp are commonly used to eliminate highway because they intense yellow-orange emission at. Okay, ni. Okay. Bila ada ni, ini apa maksud dia? Ini adalah wavelength. Wavelength lambda. Okay. Sebab apa? Sebab dia ada nanometer ni. Kita tahulah this is actually a wavelength of this orange emission. Okay, calculate the energy in joules of one photon of this light. Okay, untuk satu photon ni unit cahaya of light, berapa dia punya energy? So
So kita just pakai formula daripada siapa tadi, Planck tadi. E sama dengan hv, which this frequency is equal to h c per lambda. Sebab kita tahu V sama dengan c per lambda. Okay. So you dah ada lambda. H tadi nilai dah fix 6.6326 darab 10^-3 joule second. And then darab dengan speed of light 3.00 darab 10^8 meter per second bahagi dengan lambda. Okay, lambda ni make sure, ini common mistake ya, make sure tukar dalam bentuk meter. Okay, so 589 darab 10^-9 meter. Okay, walaupun nampak ni nampak remeh, tapi ini adalah kesilapan biasa. So kalau takut nak tengok ni macam mana boleh jadi 5.89, doesn't matter, you just tukar N ni, nano ni, kita dah belajar nano is 10 power negative 9, tukar je value tu. So 589 darab 10^-9 meter. Kalau you tekan calculator correctly, you will get this answer. Ini selalu juga yang buat salah. So saya nak you sekarang ambil calculator, try. Okay, try, dapat tak jawapan sama? Okay, yang ni saya nak dengar respon. Dapat ke tak? Saya bagi 2 minit. 1 minit lah. Kan lama saya tekan calculator. Okay, you tengok energy tu dapat tak? Dapat, madam. Dapat kan? Ada tak yang tak dapat? Tak apa, mengaku tak apa. Saya tak nampak pun apa. On the way, madam. On the way, okay. Dapat. Sebab yang ni, biasanya depan ni betul. Yang belakang ni. Ada setengah juga. Dia tak pernah tahu pun. Ni saya cerita kisah benar ni. Tak pernah tahu pun bila ada kan darab 10^-19 tu kan biasanya dia kecil je kat ujung tu. Ada yang tak perasan pun benda tu wujud. Saya cakap betul. Dia ambil depan je pun ada. Dapat, madam. Okay, dapat. Good. So siapa yang tak dapat tu tak apa. Jangan risau. Awak mesti buat kurungan. Saya cakap. Sebab bila tak buat kurungan, dia akan mess up dengan value dekat atas ni lah. Power-power dia ni. So bila ada soalan ni, buat kurungan ya. Supaya you tak rugi. Sebab dia just a simple mathematic. Apa kita kata? Mathematic solution. Kita ambil formula, masukkan value. That's it. Dapat jawapan. Okay, for the unit pula. Okay, unit dia kalau you tengok sini. Meter. Potong dengan meter. Second. Per second ya. Per second. Kalau saya tulis dia jadi macam ni. So per second boleh potong dengan second. Cancel out. Yang ni pula per meter. Boleh cancel out 2. Ataupun meter negatif 1. So boleh cancel juga. So tinggallah joule. Okay, kalau awak tersilap letak nanometer, memang calculation tu tak betul lah. Value dia pun akan lari dekat sini. Dia tak lari kat depan ni. Dia yang power dia ni silap. Okay. So that's on question number A lah. And then B pula. Calculate the energy in kilojoules. Kilojoules. Kilo is 10^3. Okay. Okay, kecil. Of 1 mole of such photon. Okay. So, untuk 1 mole pula. Saya rasa macam, okay. So, ini untuk 1 photon. 1 mole, 1 atom lah kita kata. Photon ni 1 unit tadi, 1 unit atom. Photon ni macam sebiji cahaya, unit cahaya tadi. So, kalau 1 mole of photon, kita tahu 1 mole bersamaan dengan nombor Avogadro punya atoms. Betul? So, ini kita darab dengan nombor Avogadro. So, kita dapat untuk 1 mole. Okay.
So tenaga yang kita ada untuk satu atom, so ini per atom. So darab dengan Avogadro mole E sama dengan ini joule per atom darab dengan Avogadro, maksud dia atom per mole kan. So 6.02 darab 10 kuasa 23 atom in 1 mole. So atom potong atom, so awak dapatlah joule for 1 mole. So bila darab ni, again tekan kalkulator elok. Okay, dapat apa bila awak darab dengan nombor Avogadro? Saya nak dengar. 2. Okay, 3.37 10 kuasa negatif 19 darab dengan nombor Avogadro. Okay, you dapat 2.02.874, betul? Joule. Betul. Betul. Okay, so daripada joule ni tukar kepada kilojoule. Okay, ingat yang kita belajar conversion tu. Ya Allah, berterabur ni. 2.0874 joule darab sini joule, sini kilojoule. So sini 1, sini 10 kuasa 3 lah. Atau you boleh gerakkan je lah. 1, 2, 3. Okay. So dapatlah jawapan sama ni. 202.8.9 kilojoule pun boleh. Diterima semua-semua tu. 2 titik perpuluhan ke, titik perpuluhan ke, diterima. Okay. So itu on calculation of energy. So next is apa ni? Line emission spectrum. Sama je. Okay, ini dia just nak tunjuk bila you ada color merah dalam range kat sini 500 nanometer. Hijau kat sini. So wavelength warna merah lah yang paling panjang tadi. Wavelength purple bawah sikit. Lebih kurang dalam 400 lebih nanometer. Tak apalah tu. Okay, next is atomic spectrum hydrogen. Okay, ini something yang lain pula. Okay, tadi kita dah tengok Planck constant ataupun Planck formula. The next is on the spectrum. Spectrum ni adalah something yang broad lah. Kan? Apa perkataan lain dia? Range. Range ya. So this observed by seorang lagi nama dia Balmer. Bukan setakat Balmer, ada few lagi people yang study on this atomic spectrum. Okay. So nanti awak akan tengok nama-nama saintis ni. So it will observe that the spectrum consists of large number of line appearing in different region of wavelength. Ini basic tadi white light, lepas tu disperse banyak lagi different wavelength, different color, different spectrum. Okay, in 1885, J.J. Balmer, this is Balmer, developed a simple relationship between wavelength and also a series of visible line. Okay, so Balmer ni dia kaji mengenai visible light lah. Visible light ni maksudnya cahaya yang kita boleh nampak warna-warna dia ni. Okay, so from this experiment or this relation, apa yang didapati bahawa the wavelength of the line in the emission spectrum of hydrogen can be calculated using Rydberg equation. Ada seorang lagi Rydberg. Okay, so while dia Balmer ni dia cakap wavelength ni kita boleh calculate menggunakan Rydberg equation. So bila ada Rydberg equation, of course akan ada Rydberg constant. Okay. So Rydberg constant, value dia, you tak perlu hafal juga. 1.097 darab 10 kuasa 7 per meter. Ini adalah unit dia, per meter. Darab dengan 1 per n. N dekat sini, kuasa 2, tolak 1 per n kuasa 2 juga. Ada N1 dan N2. Kalau saya macam N final tolak N initial lah, sama je. So this Rydberg equation adalah sebenarnya untuk kira wavelength ni. Untuk dapat wavelength. So N ni pula apa? N ni adalah
bila you ada cahaya elektron ni dia duduk dalam petala. Saya rasa kejap lagi ada kot dia tunjuk. Petala ni contohlah kita bayangkan dalam bentuk orbit kan. Tenaga cahaya. So yang dalam sekali ni N1. Ini peringkat kedua N2. And then ni N3. Ini kita panggil energy level. Macam kalau dalam game tu level-level lah. Level 1 paling basic sekali and then naik sikit lagi atas lagi. Okay. So bila satu elektron ni dia dapat tenaga, biasanya dia akan teruja. Bila dia teruja, dia akan naik level. Contohlah dia naik ke level 2. Okay, dia naik level 2. Lepas tu bila dia teruja ni, dia dah naik ni, duduk kat level 2 ni, dia tak stable. So bila tak stable, sebab ni bukan tempat dia. So dia kena patah balik ke N1 ni. So bila dia patah balik, dekat sini dia akan release tenaga yang dia absorb tadi dalam bentuk radiation. Itu yang cahaya yang awak nampak sebenarnya. Dah bekas daripada tenaga yang dah diserap. Okay. So this wavelength atau ni radiation yang keluar ni, kita akan tulis dia punya N ni daripada 1 ke 2. Value N ni memang nilai dia start daripada 1, 2, 3, 4, 5 dan kata sampai infinity. Tapi setakat level kita ni sampai 4, 5, 6 macam tu je lah. Kita punya tenaga of this orbital. Okay, kita tak pergi dalam lah. Right. So, perbezaan antara dua tenaga level ni, bila kita dapat this Rybert equation, kita guna dia. So, kita kira difference dia. Kita darab pula dengan Rybert constant. Dekat situ kita akan dapat nilai 1 per wavelength. Belum wavelength lagi. So, 1 per wavelength. Then, dah dapat value. Wavelength sama dengan 1 bahagi dengan value yang awak dapat tadi. Dapatlah jawapan untuk wavelength. Tak apalah tu. Kejap lagi kita buat exercise baru nampak. Ni cakap-cakap dia tak nampak kan. Okay, tadi Balmer kan. Balmer sebab dia belajar pasal, dia kaji pasal region of visible light. So start visible light ni, tenaga tu start daripada, maksudnya tenaga yang paling rendah dalam elektron tu start daripada N sama dengan 2. Itu Balmer. Kalau siri spektrum yang kita kaji tu adalah dalam siri ultraviolet, lembayung bahasa Melayu dia, UV, kan yang kita tak nampak. Kalau perempuan lah, dia tahulah kena pakai SPF. SPF ada UVA, UVB kan. Kena pakai sunscreen. Sorry, SPF lah, sunscreen. So, ultraviolet, itu ultraviolet. Itu dia yang mengkaji dia adalah Lyman. Lyman. So bila kita cakap series of Lyman, automatik kita tahu N tu maksud dia permulaan energy level yang untuk cahaya ni start daripada N sama dengan 1. N2 ni kita tak kisah dah. Tapi yang pentingnya N1 ni, permulaan initial kedudukan elektron tu. So N1. Balmer N2. Pascal ni pula region dia berbeza dengan bracket ni. This is in the infrared region which is kita tak nampak juga. So dia punya N tu start daripada N3. Energy level dia N3 and then bracket is N4. So bila dia cakap contoh dalam soalan kata in Balmer series, so automatic awak tahu N1 awak yang untuk calculation, in this calculation started with 2, bukan 1, bukan 3. Kalau disebut Pascal, N1 tu start daripada nombor 3. N2 ni could be forever lah sampai infinity. Dia kena statekan lah. Tapi yang penting N1 ni, awak kena tahu start dari mana. Okay. Right. Ini yang saya cerita gambar yang tak clear tadi. So, ini contohlah elektron. Okay. So yang garis-garis N1, 2, 3, 4, 5 ni adalah energy level. Okay. So energy level. So bila start daripada N1, automatic it is a Lyman series.
So this is in the ultraviolet punya spectrum. So start daripada here. Okay, let's say you supply pula energy daripada elektrik voltage lah. Voltage. Kita bagi dekat elektron ni. Kita tembak dia. So bila kita tembak dia, dia akan serap tenaga tadi. Serap tenaga tadi, dia akan naik. Naik sampai N3. Sampai kat sini. So daripada sini, this is N3. So daripada sini, dia akan excited naik straight lah. Oh, saya tak boleh lukis straight naik. Duduk kat sini tak boleh duduk lama pun sebab tak stable. Kena patah balik kepada kedudukan asal dia. So masa dia patah balik ni, dia tenaga yang diserap daripada elektrik tadi ni dan naik kat sini, dia akan emits dalam bentuk wavelength. Okay. So sebab tenaga kan tak boleh dimusnahkan. Jadi dipindahkan tenaga elektrik tadi ke dalam bentuk wavelength radiation. So the emission of radiation occur when from atoms when electron in the atom goes excited state. Ini kita panggil dia lower energy state ataupun state initial. And then this one is the excited state lah. Yang diteruja tadi. And then returns to its lower energy state. So, dia akan turun balik semula ke arah yang asal. So, ini jarak dia pergi ni. Ini kita boleh kira dia punya wavelength of the radiation yang terhasil ni. Okay. So, untuk Balmer, visible, so ada color. Untuk Pascal and bracket, which is infrared, tak ada warna lah sebab tak nampak. So start daripada 3 dan 4 lah, tak ada bracket. Okay. Alright. So now kita try tengok exercise. Dia soalan dia tak susah sangat pun. Just masuk formula saja. Okay. So here is the question. For the transition from N4 to N2. Okay. Kadang-kadang yang ni dia tak bagi tahu pun. Kadang-kadang. Tapi dia nyatakan Balmer. So, kalau dia nyatakan Balmer, automatik awak tahu dia punya initial state dia, state yang paling rendah dia adalah N sama dengan 2. Okay. Calculate the wavelength. Macam mana pula? Bagi ni je. Tapi suruh cari wavelength. Okay. Back pada you punya formula yang ada. Okay, we have to use this Rybert equation. Okay, 1 per lambda, saya salin semula, 1 per lambda equivalent to RH 1 per N yang paling rendah. Sebab tu saya suka pakai initial dengan final, clear kan? Tapi tak apalah, N1 kuasa 2 tolak 1 per N kuasa 2. Ni final lah, kita pakai yang kita faham lah. Initial ni maksud permulaan, final ni yang akhir, yang paling tinggi. Okay. So, ini adalah Rybert formula. So, daripada Rybert formula, awak boleh dapat value of this. Rybert ni nilai dia dah fix. 1.097 darab 10 kuasa 7 per meter. Okay, darab dengan inilah 1 per. Okay, tengok ni. Ni N initial dia adalah 2. N paling rendah. N final dia 4. So, 1 per 2 kuasa 2 tolak 1 per 4 kuasa 2. Okay, yang ni pun tolong tekan kalkulator. Okay, nampak remeh tapi itulah mistake-nya. Okay, tekan kalkulator. Per kuasa 97. 10 kuasa 7 darab 2 tolak 4 kuasa 2. Okey.
You akan dapat, tak tahulah semua dapat ke tak. 205685 dengan kalkulator. Okay. So itu adalah 1 per lambda. Ini selesaikanlah. Semua dapat ke? Dapat, madam. 205685. Okey, siapa yang tak dapat? Sebab dia ada kuasa ni tau. Kadang-kadang ada yang tak dapat. Biasanya kalau tak boleh ni, awak selesaikan dulu yang belakang ni. Teknik dia kan. Settle dulu yang belakang. Lepas tu baru dah dapat jawapan yang belakang ni, baru darab dengan Rybert tu. Atau you buat satu step satu-satu lah. Untuk avoid mistake. So ini bukan wavelength lagi. Ini baru 1 per lambda. Okay. So lambda sama dengan 1 bahagi dengan jawapan lah. 1 bahagi answer kalau kalkulator tu. So akan dapat 4.86 darab 10 kuasa iaitu 7. 4.861744 something. Okay. Darab 10 kuasa 7. Okay. Biasa saya cakap tadi, wavelength kita nyatakan dalam bentuk nanometer. So tukar yang ni, 10 kuasa 7 ni, tukar kepada nanometer. Dan 1 kuasa 9, 1. So ni jadi 10 kuasa 2, so 1, 2. 486 nanometer. Okay. Okay, that's in a wavelength. Of course, bila you dah ada wavelength, kita boleh kira frekuensi. Wavelength lambda sama dengan apa? C darab dengan V tadi kan. VC ke. Ataupun frekuensi darab ni. Dalam kalau nota FV lah. Ni. Dia pakai C pula. Tengok. Lepas tu saya pakai C. Speed of light. Ni. Okay, so selesaikan. You ada lambda dah. Apa saya pakai formula ni. Selesaikan. Dapatlah jawapan. Dapat apa? Tu dia suruh tekan kalkulator. Okay, answer tadi. Okay, 3. 10 kuasa 8. Allah. 3. 10 kuasa 8. Bahagi 4.86. 10 kuasa negatif 7. Okey. Yang ni tukar kepada meter. Jangan pakai nanometer. So, awak akan dapat nilai dia lebih-lebih kurang je. Kalau nak tahu. 6.17. Betul tak? 3 ataupun 6.17 darab 10 kuasa 14. 14 per second. Or hertz. Sama je. Sama ke tak sama jawapan kita? Sama, madam. Okay, sama. Alright, good. So, itu on Balmer. On calculation. So, dah banyak dah you belajar hari ni. Pertama, you dah belajar pasal wavelength, frekuensi, speed of light. And then you belajar Planck equation. And then the latest one is Rybert equation. Okay. So, ni adalah Bohr model. Okay, sebelum kita pergi pada exercise yang saya ada sediakan kejap lagi. So, Bohr model ni, Bohr ni tadi saya dah cakap, Bohr ni adalah saintis yang mengkaji pasal hidrogen. So, apa yang sebelum dia buat kajian, dia ada postulate. Postulate ni maksud dia limitkan. Apa ya postulate ni? Perkataan lain. Assumption. Assumption perkataan lain ya. Assumption. Takutlah. So dia anggaplah macam dia limitkan bahawa untuk hydrogen atom ni, pertama dia kata hydrogen atom ni has only certain allowable energy level. Maksud dia tenaga dalam hydrogen atom ni ada certain lah value. Maksud dia tak adalah unlimited. Because you know that hydrogen ni sebenarnya sangat power tau. Kalau
even masa saya belajar sebab hidrogen ni dia boleh menghasilkan letupan. Sebab tu tenaga dia terlampau tinggi ada even kalau nak nuklear pun adalah macam saya terbaca kot dia nak menggunakan mengkaji macam mana nak menggunakan hidrogen ni untuk buat bom. Macam itulah. Tak ingatlah lama dah. Okay, and then the itu dia kata hydrogen ada certain energy level. Yang kedua, assumption dia adalah the atom does not radiate energy while in its level. Maksud dia, bila atom hydrogen ni berada di level dia, its level ni maksud dia di kedudukan lower state tadi, kedudukan yang paling stable. Bila dia duduk kat N yang stable tu, dia tak akan menghasilkan apa-apa tenaga. Okay? And then the atom change to another state by absorbing or emitting a photon. Photon ni adalah light. Bukan proton, photon, cahaya. Okay? So whose energy equal to the difference energy state? Two energy state. So dia kata, bila hydrogen atom absorb tenaga, macam cerita tadilah, dia absorb tenaga daripada elektrik ke, daripada tenaga matahari ke, apa ke. So, this energy absorb and then dia akan tukar state dia. State ni adalah tenaga level. And then, dia akan patah balik, emit dalam bentuk cahaya, photon. Okay. So, daripada perbuatan yang dia absorb dan emit tu, because of this two state berubah, kita boleh kira dia punya energy. Energy of the photon tu. Tenaga cahaya tu kita boleh kira. Menggunakan formula energy asal, initial, minus energy final. Okay. Energy ni nak kira apa? Ribert constant lah. Kalau kita nak calculate dia, pakai calculation Ribert saja. So this electron can be excited to higher level by absorbing the required energy. We call it as an excited state. Kedudukan yang kedua, kalau ni N1, ni N2. So ini kita panggil dia excited state. And then if we drop back to the level lower N level, patah balik, by emitting the excess energy throughout the electromagnetic radiation. Maksud dia akan emit dalam bentuk electromagnetic radiation lah. Kalau berwarna, so dia ada cahaya berwarna lah. Kalau dia just wavelength dia tak berwarna, still ada radiation. Tapi kita tak nampak. Okay. Habis dah untuk Bohr. Ini saja pasal Bohr. Okay. So, kita rehat sebentar. Okay, you boleh ni. So, biasanya awak rehat, awak still on on camera, on Google Meet ke you stop dan masuk semula? Ke tak pernah ada Google Meet yang panjang macam ni? Rasa baik on Google Meet je lah. Okay. Okay, so kita rehat for 5 minutes. 5 minutes. Okay. So, siapa yang nak save ni boleh keluar. Nanti masuk balik dalam 5 minit. 10.25 lah kita start balik. Okay. Kenapa? Sekejap. Hari share apa ni? Faris tertekan ke apa ni? Pukul berapa medium? 10.25. Sekarang pukul 11. 11.25. Ya Allah. Okay. 5 minit lah. Okay, you boleh nak minum ke apa ke, refresh di toilet ke, whatever. Okay. Siapa yang macam boring tu, bolehlah nak tengok PDF yang saya share tu. Itu adalah daripada soalan 2019 sebenarnya. Nombor 1 dan nombor 2 tu yang kita setakat kita dah belajar. Okay.
Okay. Okay ke? Semua dah ada? Ada. Okay. So, tak tahulah cukup ke tak 5 minit tu. Boleh lah kot, saya pun berlari juga. So, kita tengok pada exercise lah. So, exercise ni tak ada dah dalam nota. Sebab nota dia tak bagi exercise. So, saya cari sikit lah dalam soalan past year 2019. So, the first one is the Bohr postulate. Ini tak salah saya Jun 2019. Nah. So, Bohr postulate ni, awak just tengok je kat nota tu. Tadi kan yang kita belajar postulation of Bohr ni. So, bagi 2 jawapan daripada 3 ni. So, dapatlah full mark, 2 marks. Alright, atau dalam bahasa, kalau nak jawab dalam bahasa simple, pertama kita cakap ni, okey lah yang ayat pertama ni. Hydrogen contain a certain allowable energy level. And then the second one is hydrogen atom do not radiate any energy when it is on the level lah, apa-apalah. Ayat yang simple pun tak apa. Alright, and then the second is this one. Kalau ini Jun 2019, yang ni tak salah saya Disember lah 2019. So 2019 Disember dia ada calculation of 1 mole of proton of wavelength. Sekejap saya tengok ada message tu apa. Okay ya, kenapa Faris? Ya Faris. Madam, yang Bohr postulate tu, yang point yang kedua tu saya tak berapa nak faham lah. Yang atom does not radiate energy while in one of its level. Okay. Yang tu point tu maksud dia bila dia apa ni, do not radiate any energy kan. So maksud dia tak menghasilkan apa-apa energi yang di luar daripada apa perkataan tadi. Sekejap saya kena tengok perkataan tu. Do not radiate any energy. Maksud dia tak tenaga hidrogen tu dia tak ada energi dia sendiri yang sorry. Okay. Hydrogen atom do not radiate energy while on its level. Okay. Hydrogen ada satu elektron kan? Hydrogen. Yeah. Okay. So this one electron ni, let's say dia dekat N1. Okay. So dia kata bila elektron ni duduk dekat kedudukan dia N1, it does not radiate any energy. Dia tak menghasilkan apa-apa tenaga. Radiate ni maksud dia menghasilkan lah. Produce energy ke atau have energy ke perkataan lain. Tapi kalau dia excited, excited maksud dia absorb energy daripada luar. Itu yang ketiga. So maksud dia yang pertama dia cakap hydrogen atom has only certain allowable energy level. So maksud dia elektron tu duduk kat N1. Itulah maksud dia N1. Yang kedua dia cakap elektron ni pula dia tak ada tenaga pun. Kalau dia duduk dekat N1 tu kita panggil ground state lah. Ground state. Its level ni ground state lah. Maksud dia dekat kedudukan dia, dekat mana dia duduk, kat situ dia tak ada tenaga. And then so dia dekat kedudukan asal dia tu dia tak hasilkan energi dia. Betul. Itu maksud dia. And then baru dia pergi kepada maksud yang ketiga, postulate yang ketiga. Dia kata tapi bila atom ni I don't really, maybe lah dia pakai perkataan atom. Sebenarnya dia nak referring to electron sebenarnya. So this atom change to another state by absorbing. By absorbing maksud dia let's say ada tenaga daripada luar. Dia absorb. Sebab dia tak ada tenaga. So dia absorb daripada luar. So bila dia absorb, dia akan excited. Dia bertukar state. Ini baru dia cakap ni. Between two state ni. So dia pergi ke N2. So after this, bila dah absorb ni, barulah dia akan emit photon. Untuk balik semula kepada ground state dia.
So this different akan menghasilkan tenaga. So Basically, sampai satu tahap dia akan balik pada kedudukan asal dia lah. Lepas tu ya dia akan betul. absorb balik energi dia. So energy tadi, energy yang diabsorb tu, sekarang ni dia dah release. Perkataan lain Amy adalah release. Release dalam bentuk foton, cahaya. Ataupun dalam bentuk wavelength. Ada wavelength radiation lah. Ada magnetic radiation. Tak semestinya foton lah. Tapi dalam kes hidrogen ni dia nak cakap foton lah. Tenaga. Okay, cahaya. Okay. Okay. Dia punya Bohr ni, dia punya model ni, atau kita kata dia punya basic, apa yang dia argue sekarang ni, ini yang digunakan dalam banyak chemistry punya application dalam hidup. Bukan dalam hidup lah, dalam research. Maksud dia penggunaan. Nanti awak akan belajar masa part 5 nanti alat-alat yang menggunakan dia punya assumption lah sebenarnya. Pasal elektron teruja ni. Okay. So this is Bohr lah. Sebab tu kita belajar sebab dia penting dalam kita punya basic kimia. Thank you, Madam. Alright. Okay, good question. Okay, the next is macam tu lah, kalau tak faham boleh terus tanya, tak apa. Okay, the next is the energy of one photon wavelength. So ada wavelength je. So kalau ada wavelength je tapi nak E. Madam, Ya. sorry, boleh zoom sikit tak Madam sebab kurang nampak. Oh zoom, okay sorry. 58. Saya besarkan betul. Thank you Madam. Alright. Okay. So dia nak E. E ni energy lah. And then dia bagi wavelength. So apa formula yang sesuai? E sama dengan C per lambda. C per lambda. Lambda. Kan? Ya ke? Betul. Ada lagi? Siapa nak komen? Betul ke? C per lambda? Bukan H je? C per lambda? Ni energy ni, energy. Energy ni dia ada dua je. Sama ada Rydberg atau lagi satu. Rydberg. Sorry. C per lambda ke? HV lambda. Tinggal H. This is from, siapa nama dia? Planck. C per lambda. Tadi siapa yang ni? Tolong baiki sikit nota tu. Nota awak lah. HC per lambda. So, H boleh dapat value? Ada. So, this is Planck constant. Saya pun tak ingat. Berapa? Okay, 6.626. So, 6.26 darab 10 kuasa. 6626. 6626 darab 10 kuasa negatif 34 joule per second, negatif 34 joule second darab C is 3 darab 10 kuasa 8. Speed of light ni memang semua orang hafal dah lah kot. Okay, bahagi dengan lambda. Lambda 482.6, nano tukar kepada value dia 10 kuasa negatif 9 meter. Okay. So now I want you to tekan calculator meter per second ni. Cuba try dapat berapa. 2 markah je pun. Ya. 6.626 10 kuasa negatif 34 3 10 kuasa 8 bahagi 482.6 10 kuasa negatif 9. Okay, semua dapat tak ni? 4.11 9 darab 10 kuasa negatif 19. Sama ke tak? Ke lain sikit?
Sama. Okey, sama. Alhamdulillah. Siapa yang lain sikit tu, tolong make sure buat kurungan atau selesaikan satu-satu. Atas dulu, lepas tu baru selesaikan bawah. Okey. So, Dapat random yang H tu 6.626 bukan 6.63. Sama je. Sama je. Sebenarnya. Yang tu, kalau H kan macam saya pun tak hafal. So, apa yang macam kita tak perlu hafal pun. Jadi, depend pada soalan tu. Biasanya dia akan bagi H value. Kalau tak bagi, cari kat belakang. Kalau tak ada juga, boleh tanya saya atau sebab kita online, awak boleh cari sendirilah kat dalam awak punya nota ke kan. Atau awak beritahulah, notice kan lecturer, oh you tak bagi Planck constant, can I have the Planck constant value? Macam tu. Okay. Dalam real punya face to face, memang kita akan bagi value ni. So, kalau bila pakai 6.63, so your answer akan jadi slightly bigger lah. Slightly bigger ke lower? Bigger. So you dapat 4.2. 4 point something lah. Tapi dia tak akan lari lah. Yang penting ni sebenarnya. Yang selalu salah kat sini lah. Negatif 19 So, itu common mistake. So, itu untuk calculation setakat pagi ni. Okay, so the next is, saya suka part ni, quantum number ni. Sebab quantum number ni dia macam kita, bijak sikit lah. Sebab dia identity. Sebab identity of one electron. Sebab saya cakap setiap elektron berbeza dia punya number of quantum number ni. Okay. There are 4 quantum numbers. Okay. Yang pertama, yang basic yang pertama adalah principal quantum number, N. And followed by, nombor 1. Then followed by angular momentum quantum number. Simbol dia L sengit sikit. So nombor 2. After that, kita tengok magnetic quantum number, which is M. And then the last one is electron spin quantum number, 4. So this quantum number, biasanya saya akan buat macam ni, N, L, M, S. Kadang-kadang L ni ada setengah textbook dia masih menggunakan simbol M juga, tapi dia ada L kecil kat bawah dia buat. Kalau tak salah saya lah. Ke yang S ni tak ingat lah. Tapi saya akan pakai NLMS. Bila I say NLMS, this is quantum number atau set quantum number kita panggil. Dia lengkap, dia mesti ada 4 quantum numbers ni. So this quantum number is very important untuk tahu identiti kedudukan sesuatu elektron. Dia specific for one electron. And each of electron tak akan ada quantum number set yang sama. Contoh, elektron dalam hidrogen. Tak boleh lah, kita pakai helium. Helium 2. Kan? Helium 2, 4 kan. So, elektron dia 2. Elektron sama dengan proton number. So, dalam helium ada 2 elektron. Elektron pertama dan elektron kedua. So, bila saya buat E1 ni, maksud dia yang nombor 1 lah. E2 ni E yang kedua. So, 2 elektron ni. So, elektron pertama dan kedua, saya cerita je dulu. Saya tak bagi tahu lagi kenapa dia macam ni. Okay. So, this is the identity. Sebelum kita pergi detail identity for E nombor 1. E yang pertama adalah helium. Kalau saya lukis dia ke atas. Okay. So, yang ni pula identity untuk E yang kedua. Which is yang kepala ke bawah ni. Okay. Kalau 1 ni adalah 1 elektron. So, ini identity dia. Quantum number dia. Set quantum number dia. N1, L0, M0, S1/2. Kalau yang kedua pula, elektron yang kedua. N1, L0, M0, S negatif setengah. Okay. This is what we call it as a set quantum number. So, set quantum number ni setiap elektron sangat berbeza.
takkan ada yang sama. Okay, kalau sama tu memang salah lah tu maksud dia. So awak nampak ni, walaupun dia dah sama nilai N, L, M, tapi S dia pasti berbeza. Okay, so kita akan tengok each of these N, L, M, S ni apa. Okay, and then kalau you perasan, saya tulis dalam bentuk nombor. Betul, 100 setengah. Dia macam secret code lah, nombor. Sebab dia dalam bentuk nombor saja. Okay, kalau dalam komputer you ada binary number, apa, 100 coding tu kan, 1001 binary number tu. So dalam kimia ni kita ada quantum number. Quantum number specific for electron. Okay, so first quantum number, which is principal quantum number, this is actually describe the energy level. Energy level of the dekat mana orbital tu berada. Okay, energy level ni apa? Okay, kita pernah belajar kat sekolah petala. Betul. Cikgu lukis macam ni lebih kurang. Petala 1, petala 2, petala 3. Lepas tu cikgu cakap dalam ni elektron duduk dalam petala. 2, yang pertama 2. Lepas tu yang kedua ni ada 8 elektron. Siapa ingat lagi lah. Macam ni kita lukis. Lepas tu yang ketiga pun ada 8 kan. Lebih kurang. Okay, 288 then so on. 2.88. Ada tak belajar ni? Ada kan? Ada. Ada. Okay. Ada, madam. Alright. Okay lah tu. Ingat lagi. So nak ceritanya, prinsipal quantum number N ni, dia cerita pasal petala ni. So ini N1. N1. Petala yang paling rendah sekali tenaga dia. And then N2. Petala yang kedua. Shell yang kedua. Shell kan bahasa lain dia. Energy level atau shell kadang-kadang dipanggil. So N mesti start daripada 1. Okay. So this 1, 2, 3, yang ketiga 3 lah, yang keempat 4 lah. 1, 2, 3 ni, dia ada pula dalam bentuk kita kata alphabet. Nama dia dalam bentuk shell alphabet. Kalau kita cakap dalam in energy level K, it means N equal to 1. Ini maksud dia. Kalau saya cakap elektron tu reside in shell M. So, ini maksud dia N dia sama dengan 3. Okay? K, L, M, N. Cukuplah sampai 4 ya. Dah banyak dah tu 4. Okay, 1, 2, 3, 4. So, N ni adalah basic one. Maksud dia kedudukan yang pertama. Dekat petala mana. Okay. Right? Ni dalam bentuk gambaran. So, makin tinggi nombor N, number of N, lagi higher energy. Okay. So, elektron yang paling rendah tenaga duduk di nombor 1, N1. And then, elektron yang banyak sikit tenaga duduk kat N2. And so on. Alright. So, the next is L. N, L, M, S. L ya. Angular momentum quantum number. Jarang saya sebut kata angular momentum ni. Saya just L tu kita tahulah. This is the second one. So L ni, this is referring to the shape of orbital. Okay. Kalau tadi shell. Kita panggil, cikgu panggil petala. Shell bahasa Melayu. Bahasa Inggeris shell. Allah, shell. Okay. For L pula, ni N. For L pula, this is subshell. Dalam pula. Subshell ni referring to apa? Shape of orbital. Shape ni bahasa Melayu bentuk lah. So dia memang ada bentuk-bentuk dia. And L ni, dia start daripada N tolak 1. Ini starting value dia. So bila N tu sama dengan 1, maksud dia L akan start daripada 0. Kalau N sama dengan 2, L akan start daripada 1 dan juga 0. Dia starting. So, dia ranging from 0 to N tolak 1. Kalau N sama dengan 3, maksud dia ada L2, and then dia ada L1, and then dia ada L0. So, ada 3 bentuk shape. Okay.
So daripada shape-shape ni, kalau tadi N kan kita ada yang ni K, yang ni L, yang ni M, dan M4 is N. Untuk L pula, dia ada juga huruf dia. Awak jangan takut sangat. So ni L ni, bila dia kosong, kita panggil dia S, orbital S. Orbital ni adalah ni lah tadi, subshell ni. So kosong adalah S, satu adalah P, dua adalah D, tiga adalah F. This is very important. Sangat penting. Sebab apa? Different type of orbital, different L value, different shape. Okay, apa saya maksudkan dengan shape? S, bila saya cakap L is equal to 0, automatik awak tahu dia adalah orbital S. Orbital S ni, dia bentuk dia adalah bulat. Dia ada bentuk pula. Okay. Oh, dia tak cerita. Dia cerita. Saya cerita. Sebab soalan patut ada. Okay, ini tambahan ya. Tak ada dalam nota agaknya. So, bila L sama dengan 1, which is orbital P. So, orbital P ni, dia ada 3 jenis orbital. 3 jenis shape. Dia ada P pada paksi X, P pada paksi Y, P pada paksi Z. So, shape dia macam mana? Kalau saya lukis. So, let's see lah. Ini paksi tadi. So, ni biasanya Y, sini X kan. So, kalau saya kata L sama dengan 1, bentuk PX dia adalah bentuk ribbon macam ni. So, ini adalah PX. And then, kalau PY, ribbon je bentuk dia, tak susah pun. PY. And then kalau PZ, Z ke depan kan. So buat ribbon kat depan macam tu. Depan belakang. So this is PZ. So dua bentuk ni je penting. D dan F ni bukan tak nak lukis tapi too complicated. So you just tahu L adalah S, bentuk dia bulat. Paksi satu macam tu. Orbital S. And then P dia ada PX, PY, PZ. Okay. And then L2 adalah D, L3 adalah F. Saya tak tunjuk bentuk. Alright. So next is magnetic quantum number ML lah. Tadi saya cakap ada L kecil ni. So it is M lah. M sebenarnya. M singit sikit. Okay. So this magnetic quantum number M, dia menunjukkan kedudukan, orientation of the orbital in the space. Kedudukan dekat mana orbital tadi. Saya lebih refer this magnetic ni, kalau tadi rumah orbital tu, kedudukan bentuk tadi. Now, M ni adalah bilik. Dekat bilik mana duduknya elektron tu. Orientation of the orbital in the space. Okay. So this M, value dia starting from negative L sehingga positive L. Okay, maksud dia apa? Contoh, kalau M sama dengan 1, maksud dia L tu start daripada negatif 1, kosong, positif 1. Oh, sorry. L sama dengan 1, bukan M. Bila L sama dengan 1, M dia akan start daripada negatif 1, kosong, positif 1. Which is, this is P lah, orbital P. Kalau orbital S, which is L sama dengan kosong, M dia pun sama dengan kosong lah. Sebab dia ranging kan, negatif L sampai positif L. Kalau orbital P, which is L sama dengan 1, so M dia sama dengan negatif 1, kosong, positif 1. Dia ada 3 bilik maksud dia. Ada bilik yang nombor dia negatif 1, kosong and then positif 1. Kalau orbital D, which is L sama dengan 2, so M dia akan start daripada negatif 2, negatif 1, kosong,
positif 1, positif 2. Kalau F, pandailah. So, bila you buat nilai-nilai ni, negatif 1, negatif 2, kosong, positif 1, positif 2. So, you know that in this orbital, they have like 5 room. 1, 2, 3, 4, 5. Untuk P pula ada 3 tadi. PX, PY, PZ. So, itu yang dia cakap kat sini. They are any given aja. They can be up to 1 S orbital, 3 P orbital and 5 D. Betul kan? 5, 1, 2, 3, 4, 5. 5 D orbital. And kalau F, kalau buat, so negatif 3, negatif 2, negatif 1, kosong, 1, 2, 3. Kalau guna tangan, awak tahu dia ada 7 F orbital, 7 orbital. And this orbital, okay, and the same value N from shell. Okay, tak ada apa. Okay. So, ini yang dia dah lukis dalam bentuk ataupun simplekan dalam bentuk table. Okay. So, ini N. And then this is the possible L. Possible value of L. And ini adalah subcell designation. Penulisan. Cara menulis subshell. Satu ni, satu S. S ingat S ni L kosong. So S. Satu ni adalah N ni. So subshell untuk cara menulis subshell 1S. So kita tahu bila ada 1S, ini maksud dia N sama dengan 1, L sama dengan kosong. Kalau saya bagi 2S, maksud dia N sama dengan 2, L sama dengan kosong. Kalau saya bagi 2P, maksud dia N sama dengan 2, L sama dengan 1. Nampak sebab dia P. Okay. Kalau 3D, N3, L sama dengan 2 lah. Sebab D. Okay. Tapi dia boleh juga ada 3S. Kalau 3S, maksud dia N3, 3, L1, kosong. Okay. So, ini adalah dia punya subshell designation. Ni kita panggil bila 2S, 1S, 3S ini subshell. Okay. So, ini mengikut 3, 1, 3P, 3, 2 ni. There will be no 2D. Kalau buat ada 2D tu salah tu. Sebab apa? L tu takkan capai 2. Sebab dia N tolak 1 kan? So, maksimum dia 1 lah. Okay. Alright. And then this is the possible value of M. M. So, 0, 0, 1, 0, negatif 1 atau negatif 1, 0, 1 sama je. So, ini adalah number of orbital. Number of orbital, dia refer pada M ni sebenarnya. So, ini kan ada 1, 2, 3. So, 3. Okay, ini ada 1, 2, 3, 4, 5. So, 5 orbital. Okay. So, dalam 3D, there will be 5 orbital. 2, 1, 0, negatif 1, negatif 2. Atau negatif 2, negatif 1, 0, 1, 2. Sama je. Okay. So, ini number of orbital daripada subshell ni. Okay. So, this are the relation quantum number with the atomic orbital. So far, okay ke tak quantum number? Ke macam, wow, what's this? Tak habis lagi. Okay ke tak? Tak boleh bayangkan. Tak boleh bayangkan kan? Sebab tu saya suka. Sebab tak boleh bayangkan. Tapi sebenarnya bila kita buat soalan, kita boleh je sebenarnya. Cuma ini memang bukan favourite semua orang. Alright. Sebelum kita buat soalan, nak fahamkan lagi. The last one. Spin quantum number. S ni. S ni paling senang. Sebab apa? Dia ada 2 value saja. Sama ada positif setengah atau negatif setengah. So, positif setengah, negatif setengah ni apa? Okay. Dia sebenarnya cara elektron tu berpusing. Kalau dikatakan spinning of electron. Satu tu clockwise, satu lagi anti-clockwise. So, untuk kita mudahkan bezakan dia, satu kita bagi value positif dan negatif. Positif ni biasanya clockwise lah kita kata. Negatif ni anti-clockwise lah. And then kalau kita nak bayangkan elektron tu, kita biasakan tulis yang positif ni adalah anak panah ke atas. Positif setengah. Ini menunjukkan elektron.
elektron berpusing ke atas, berpusing clockwise, and negatif setengah ni biasa nak panah kepala ke bawah lah. Okay? Dia ada kaitan dengan kutub Okay. tapi kita tak bincang. Okay. Ada soalan ke? Tak ada. Okay, tak ada. Right. So, you dah cover NLMS. Okay, 4 benda tadi. Oh, okay. Oh, nota ni diasingkan shape tadi. Okay. So, kita kenal S orbital. S ni simbol dia dalam L adalah kosong. Bukan simbol, value dia. Nombor dia adalah kosong. Bila kita sebut L sama dengan kosong, it is S. S ni bentuk dia sphere. Bulat. Okay. Okay. Ini P. L dia adalah 1. Okay, ini bentuk ribbon saya cakap tu. Tapi dia sebut apa ni? 2 lobes with a node between them. Okay, tu ayat ni lah. Comel sikit. Okay, so ni ada PX, PY, PZ. So kalau you boleh nampak, ini contoh ini negatif 1 untuk M dia. Ini kosong, ini positif 1. Kalau boleh nampak lah. Okay. 3, 4. Oh, cakap pasal energy pula. Okay. So, the energy of the orbital. Energy orbital ni maksud dia tenaga yang ada kat dalam ni. Tenaga yang possessed by the electron inside the orbital. Makin tinggi, sebab tadi N kita tahu lagi tinggi petala, shell tadi, lagi tinggilah energy. So, kalau you nampak, ini dia dah pakai dalam penulisan subshell. Dia pakai simbol 1S, 2S, 2P, 3S, 3P, 3D, 4S, 4P, 4D, 4F. Okay. Lepas tu dia ada boleh lagi 5S, 5P, 5D, 5F. Lepas tu 6S, 6P, 6D, 6F and so on. Okay. Right. So ini dia tunjukkan lagi dalam kedudukan ada bilik tadi yang saya cakap tu. Orbital tadi. Okay, bila 1S, maksud dia sphere bulat tadi. N sama dengan 1, L sama dengan 0. Kalau kita cakap pasal shape, dia shape bulat lah. Okay, and then dia bagi satu ruang macam ni. Ini saya suka labelkan dia sebagai M, which is the room number, 0. Okay, so dalam 2S sama juga N2, L0, M pun saya tambah 0. So ini M. Ini pula N2, 2P, L sama dengan 1 sebab dia P. So M dia kita tahu, negatif 1, 0, positif 1. Kat sinilah nombor bilik dia. Okay. So ini 3S. So kita tahu S, M, L sama dengan 0, M 0. So ini negatif 1, 0, positif 1. Ini 0, 0. Negatif 1, 0, positif 1. 3D. D. L sama dengan 2. So M akan start daripada negatif 2 and so on. So negatif 2, 1, 0, 1, 2. So basically kalau awak boleh nampak dah sebenarnya quantum number ni set dia tu N, L, M, S ni macam identiti untuk setiap elektron tu lah. Setiap elektron tu berbeza kan. Macam IC lah. Macam semua orang takkan sama IC. So same goes for the set quantum number. Okay. And then saya suka nak samakan dengan IC sebab dia macam alamat bilik mana duduk. Dekat mana elektron tu duduk. And then orbital apa dia duduk. Dekat shell mana dia duduk. Kita boleh tahu by looking at the NLMS. Okay. Alright. Okay. Okay, so before we go further on the ni, saya rasa ini next video lah saya buat video. So kita try buat soalan. Okay. Alah, soalan senang sangat. Okay, ini Jun 2016. Dia kata orbital define and region. Ini definition.
occupant region in space where electron are most likely to be found in the atom. Okay, sekarang ni bila you dah faham orbital, maksudnya you kena tahu elektron tu bukanlah duduk merata-rata dalam shell tu. Dia sebenarnya duduk dalam bilik yang sangat berbentuknya dekat mana spesifik dah. Okay. So atomic orbital have distinct shape, okay, well centered and other atomic nucleus. Okay. Sketch the shape of S orbital and P orbital. Tadi saya dah lukis. So ini alhamdulillah terror dah ni, Jun 2019 ni. Okay, good. Okay. The next question. Predict the quantum number for valence electron on magnesium. Okay. So, dia nak valence electron magnesium. Okay. So, kita buka kita punya predict table, tengok magnesium. Magnesium. Nak habis dah ni masa ni. Magnesium 12. Okay, ni. Ni atomic number. 282. Magnesium 12. So, maksud dia ada 282. Yes, good. So, valence dia 2 kan? Ini ingat kat sekolah. So, okay, NLMS. Alamak, ini kena belajar lagi ni sebenarnya. Okay, cuma saya nak cakap kita akan cerita pasal 2 ni je. E yang pertama dan E yang kedua. So, E yang pertama dia dalam shell yang ketiga sebab saya tahu ni 1, 2, 3 and dia 3. L pula. Alah, ini sebab saya tahu bukannya sebab ni. Dia akan jadi kosong. Kenapa? Bila saya susun, dia akan jadi 1S2, 2S2, 2P6, 3S2. Okay, ini adalah, nanti kita akan belajar configuration. So, bila kita susun ni, kita tahu kedudukan valence yang 2 ni. Kat sini, ni, sama. So, 3N S. Sebab tu saya letak kosong. And then bila L kosong, of course M akan jadi kosong. And then spin, 1 positif, 1 negatif. Yes. Itu sahaja untuk quantum number for the valence electron for the magnesium. So awak dah dapat soalan yang ni. Macam ni lah penggunaan electron valence. Penggunaan set quantum number. Okay. So okay ke tak? Ke macam nanti saya buat lagi miss? Macam tu. KO. KO. Setakat ni okey. Okay, siapa yang KO tu? Sebab kita tak habis belajar lagi, kita tak habis application dia lagi. Tapi boleh lah kalau nak cari-cari soalan yang ini macam aku boleh jawab je kan. Awak cari dalam pasir, lepas tu awak practice, tak faham tanya saya tentang set quantum number. I think that's all for today. Thank you for giving concentration and then ada yang respond. Thank you so much. I really need it. Saya akan share juga video ni untuk siapa yang tak hadir. Okay, so that's all for today. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.